Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a illallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, para juri, guru setia dan juga hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi satu topik ringkas berkaitan dengan peranan mualaf dalam dakwah. Sama dengan sahabat saya tadi. Jadi sebelum saya mula, saya nak tanya satu persoalan. Siapakah pendakwah? Kebiasaannya bila kita dengar persoalan ini, jawapan yang biasa kita dengar adalah pendakwah ni adalah ustaz, ustazah, ataupun masjid imam, ataupun surau. Jadi, jawapan ini kurang tepat. Bila kita kata pendakwah sebenarnya, setiap Muslim adalah pendakwah. Termasuk kita, majoriti di sini, kita bergelar sebagai mualaf. Kita juga adalah pendakwah. Dalam satu hadis, Sahih Bukhari, hadis nombor 3461, baginda Rasulullah SAW bersabda, Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Saya yakin kat sini walaupun banyak yang mualaf, tapi saya yakin kita tahu sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah. Kita tahu ada 7 ayat. Lebih sikit kita kata 3 kul. Kita ada surah Al-Ikhlas 4 ayat. Surah Al-Falaq 5 ayat dan surah An-Nas 6 ayat. Jadi kalau kita campur semua, 4 ayat, 5, 6 dengan surah Fatihah tadi, sekurang-kurangnya kita ada lebih 20 ayat yang kita tahu dah. Dalam hadis tadi kata, sekurang-kurangnya kita sampaikan satu ayat. Maksudnya di sini, walaupun kita mualaf, sebenarnya kita boleh buat dakwah. Kita sampaikan apa yang kita mampu, apa yang kita tahu, kita sampaikan. Saya kongsi satu kisah saya sendiri. Saya memeluk Islam pada tahun 2020. Waktu itu, saya berminat dengan bidang dakwah ni. Jadi saya beritahu salah seorang guru saya. Dia bagi saya satu nasihat. Dia kata, kamu tak pilih untuk jadi pendakwah. Tetapi Allah yang akan pilih kamu jadi pendakwah. Hari ini saya boleh berdiri di sini. Saya boleh bercakap di sini bukan sebab saya hebat. Tetapi Allah yang pilih saya ada di sini. Dan hari ini, kita yang bergelar mualaf, selalu orang kata, kita terima hidayah daripada Allah. Allah yang pilih kita untuk terima hidayah. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kita menghargai hidayah itu? Kalau kita tak sampaikan hidayah ini kepada orang lain, terutama orang bukan Islam. Allah bagi kita satu kelebihan. Kita pernah menjadi seorang yang bukan Islam. Dulu saya beragama Buddha. Saya percaya kat sini ada yang dulu beragama Kristian, ada yang beragama Hindu, mungkin ada yang ateis. Jadi kita ada pengalaman sebagai orang bukan Islam. Jadi kita faham, kita berada di tempat mereka satu ketika dulu. Kita tahu, sebagai bukan Muslim, kita mungkin ada persoalan, kita ada ketakutan, ataupun ada yang ada kesalahfahaman kepada Islam. Jadi kita berada di tempat mereka, Allah pilih kita sebagai seorang yang bergelar Muslim, jadi kita ada tanggungjawab menyampaikan Islam kepada mereka juga. Nah kalau kita tak buat kerja tu, dalam satu ayat, surah Muhammad, surah 47, ayat 38, Allah berfirman, Wa in tatawallah. Jikalau kamu berpaling daripada jalan Allah, kita tak buat kerja yang Allah suruh kita buat. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan menggantikan kamu dengan kaum lain. Summa la yakunu amsalakum. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Islam tak perlu kita. Allah tak perlukan kita. Kalau kita tak buat kerja dakwah, Allah boleh gantikan kita dengan siapa-siapa pun. Kita boleh lihat dalam sejarah Islam. Kaum Nabi Nuh, kenapa mereka dibinasakan? Mereka tidak beriman. Kaum Nabi Lut, mereka bermaksiat, tak nak bertaubat, mereka dibinasakan. Kaum Ad, kaum Samud, semua dibinasakan. Lebih dekat dengan kita, kaum Yahudi. Dulu, kaum Yahudi digelar sebagai kaum hebat. Tapi hari ini, dalam Quran disebut, mereka adalah laknatullah. Kerana mereka kata, Sami'na wa aswaina. Kami dengar dan kami engkar. Jadi mereka digantikan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muslim hari ini, termasuk kita yang bergelar mualaf ni. Allah gantikan mereka dengan kita. Jadi sama juga kalau kita tak laksanakan tanggungjawab dakwah,
Allah boleh gantikan kita bila-bila masa. Mungkin orang nampak mu'alaf ni sebagai orang yang baru belajar Islam. Tapi saya lihat dari sudut lain. Selain kita dapat hidayah, selain kita dapat dakwah daripada orang lain, kita juga boleh menjadi penyampai dakwah. Biasanya bila kita sebut dakwah oleh mu'alaf, orang akan sebut dakwah bil hal ataupun dakwah dengan akhlak. Betul? Kita menunjukkan akhlak kita yang baik, terutamanya kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita yang bukan Islam. Kita tunjukkan akhlak yang baik dengan harapan mereka tertarik dengan Islam. Tetapi dakwah melalui akhlak tak cukup. Kita kena disusuli dengan dakwah melalui lisan. Di permulaan tazkirah saya baca satu ayat Quran daripada surah Fusilat, surah 41 ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa yang lebih baik percakapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi kita menggunakan lisan kita mengajak kepada Allah selain daripada kita tunjuk akhlak. Kenapa saya kata akhlak tak cukup? Saya bagi satu contoh mudah. Hari ini, bila kita sebut negara yang terkenal dengan nilai kerajinan, kesopanan, kita terfikir negara mana? Biasa mungkin kita kata negara Jepun. Tapi berapa antara kita pernah terfikir nak masuk agama Jepun? Walaupun kita tertarik dengan akhlak. Sama juga, ada orang tertarik dengan akhlak Islam, keindahan Islam, tapi tak cukup. Tanpa ada dakwah lisan kita. Kita tunjuk akhlak yang baik. Kita mengajak mereka kepada Islam. Sekurang-kurang satu ayat kita sampaikan kepada mereka. Jadi secara kesimpulan, saya kongsi tentang peranan kita sebagai mu'alaf dalam buat dakwah. Dalam dakwah ni ada satu prinsip yang sangat penting yang kita kena sentiasa ingat. Tak kira lah dakwah akhlak ke, dakwah melalui lisan ke. Iaitu dakwah bil hikmah. Terjemahan dia, dakwah dengan bijaksana. Tapi macam mana kita nak kata bijaksana? Hikmah tu macam mana? Jadi saya tutup dengan satu formula mudah. Bila kita kata dakwah melalui hikmah, kita dakwah dengan lemah lembut. Tapi ketika kita lemah lembut, kita kena ingat, kita kena bertegas dengan prinsip Islam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.